warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidi du'atil mujahidin Sayyidina Muhammad al-Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmil qiyamati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Teruslah semua ahli dan kuasa masjid, ashabul fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, pimpinan masyarakat setempat yang hadir, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Pertamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang mulia ini kita dapat bersama dalam siri kuliah subuh bulanan kita. Pagi ini mari sama-sama kita menekuni dua ayat daripada surah Luqman. Dua ayat daripada surah Luqman, itu ayat yang ke-21 dan 23, 21 dan 22. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana awalau kana asy-syaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa wa ila Allahi 'aqibatul umur. Shadaqallahul azim. Ayat 21 dan 22 daripada surah Luqman. Ayat yang ke-21 bermaksud dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati orang tua-tua kami dahulu mengerjakannya. Dan apakah mereka mahu mengikuti amalan-amalan nenek moyang mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka kepada azab neraka yang menyala-nyala. Itu terjemahan ayat 21. Manakala ayat 22 Tuhan berfirman, bermaksud dan barang siapa yang menyerah dirinya dengan ikhlas kepada Allah, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan, yakni tali agama atau agama Allah yang teguh sekali, dan kepada Allah jugalah akibat atau kesudahan segala urusan. Sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ayat 21 dan 22 dari surah Luqman ini insya-Allah
saya cuba dengan sedikit waktu yang ada untuk kita memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla dalam dua ayat ini. Yang pertama, ayat yang ke-21, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan Allah sebagai rasul dan sebagai nabi kepada masyarakat Arab jahiliyah dan kepada umat sekaliannya. Dalam ayat ini Nabi kita Muhammad SAW menyeru, mengajak masyarakat jahiliyah pada masa itu untuk meninggalkan amalan yang dijadikan tradisi yang diambil daripada datuk nenek mereka terdahulu, yang mana amalan itu kontradik dengan agama. Maka Nabi kata kepada mereka, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah. Yang Allah Ta'ala turunkan ini, yang ni yang kita kena ikut. Yang menjadi tradisi kamu, yang kamu ambil daripada datuk nenek kamu ini berjaga. Ketika itu bertembung antara adat dan syariat. Bertembung antara adat dan syariat. Apabila bertembung adat dengan syariat, maka kita menerima syariat dan menolak adat. Adat bermaksud suatu amalan yang telah menjadi tradisi dalam sesebuah masyarakat. Disebut tradisi kerana telah diamalkan oleh orang-orang dulu-dulu ataupun orang tua-tua dulu. Mereka yang mengambil amalan entah daripada siapa, lalu mereka beramal, kemudian diturunkan pula amalan itu kepada generasi anak-anak dan cucu cicit mereka. Maka sampai ke cicit mereka, amalan itu telah menjadi satu tradisi, jadi satu adat. Dia kalau sekali dua berlaku, tak panggil adat, kan? Baru dua kali berlaku, kita kata ni tradisi saya, ni tradisi keluarga kami. Baru dua kali buat, tak pernah ada orang buat sebelum buat, itu tak panggil tradisi. Namun semua dalam kehidupan kita sampai hari ini, benda ni atau pertembungan ini berlaku. Pertembungan antara adat dan syariat. Syariat itu maksudnya apa yang Allah Ta'ala telah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ianya bertembung dengan adat yang menjadi tradisi kita sekian lama, maka nak tak nak kita kena tinggalkan adat tersebut, kerana Allah Ta'ala menggambarkan adat yang tak betul dengan syariat itu, Allah gambarkan sebagai seruan syaitan. Seruan syaitan. Allah Ta'ala sebut, dan apakah mereka mahu mengikuti amalan-amalan nenek moyang mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka kepada azab neraka. Artinya amalan yang menjadi tradisi mereka ataupun tradisi mana-mana kelompok manusia, mana-mana kaum yang bercanggah dengan agama, Allah gambarkan ini adalah amalan syaitan yang menyeru. Maknanya ini adalah dakwah, ini adalah seruan syaitan yang akan membawa manusia kepada azab neraka yang menyala-nyala. Azab neraka yang menyala-nyala. Maka tak kita kena ketepikan adat tersebut. Tuan-tuan semua, di sana ada adat dalam bahasa kitab-kitab agama kita ni, khususnya fiqh, usul fiqh, qawaid fiqhiyah. Mereka juga menggunakan satu istilah selain daripada adat, namanya uruf.
namanya uruf. Ini istilah-istilah fiqh ataupun agama, adat ataupun uruf yang kita terjemahkan tadi kepada amalan tradisi. Uruf itu maksudnya kebiasaan yang telah menjadi kebiasaan. Di sana ada uruf ataupun ada tradisi yang diakui oleh agama. Sebab tak bercanggah. Sebab tidak bercanggah. Yang tidak bercanggah diakui oleh agama. Dalam kaedah fiqhiyah menyebutkan al-adatu muhakkamatun. Adat atau kebiasaan atau amalan tradisi ini boleh menjadi hukum syariat. Boleh jadi hukum syariat. Maknanya dia, Allah Ta'ala tidak menurunkan syariat ataupun tidak menurunkan ayat tentang sesuatu amalan tersebut, tetapi amalan tersebut telah pun dilakukan oleh manusia, kelompok manusia zaman berzaman ataupun dalam satu zaman menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ini tidak bercanggah, lalu syariat ambil sebagai satu uruf, sebagai satu hukum yang baik yang boleh diterima. Maka ketika itu tidak menjadi masalah, tidak ada pertemuan di antara adat dan juga syariat. Yang menjadi kesukaran masyarakat jahiliyah pada masa itu kerana mereka telah selesa dengan adat tersebut. Mereka merasakan bahawa mereka betul dengan adat dan kebiasaan yang mereka bawa. Kata sekalian, orang kata betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Tuan-tuan yang saya muliakan, khususnya yang nak di-highlightkan oleh Allah dalam ayat ini adalah berkaitan dengan agama, atau lebih khusus lagi berkaitan dengan ibadat. Masyarakat jahiliyah menjadikan satu tradisi, iaitu amalan atau cara beribadat nenek moyang mereka, yang mana cara tersebut tidak betul atau bercanggah dengan konsep ibadah yang sebenar. Ada satu kaedah, mungkin saya selalu share di sini ataupun di mana-mana, atau prinsip agama. Begini mereka menyebutkan, ulama kita sebutkan, al-aslu fil ibadati al-hazru. Suatu amalan yang nak dijadikan upacara agama ataupun upacara ibadat, satu-satu amalan yang amalan apa-apa yang kita, masyarakat kita nak jadikan sebagai upacara agama, upacara ibadat, apa hukumnya ketika itu? Boleh buat atau tidak? Hukumnya ketika itu haram, melainkan jika kita mendapati satu-satu amalan yang nak kita jadikan sebagai upacara ibadat itu sesuai dengan agama atau diterima oleh syariat. Diterima oleh syariat. Macam orang selalu bagi contoh, ada mandi limau ke apa kan, mandi tu tak apalah, mandi tak apalah, mandi limau ke, mandi oren ke, mandi jambu ke, itu sukalah nak mandi apa pun ya. Tapi bila diambil amalan tu dijadikan sebagai upacara agama atau upacara ibadat dalam bulan tertentu atau meraihkan hari-hari tertentu dalam Islam kan, yang ni ulama kita letak satu disiplin, tak boleh buat kecuali bila kita tahu ada dalil, ada hujah yang membenarkan. Itu hukum asal. Hukum asal kepada setiap amalan yang kita nak jadikan sebagai upacara ibadat kita. Dia berbeza dengan soal-soal lain daripada ibadat. Di sana ada soal-soal sosial,
Ta'winan mungkin selain daripada ibadat. Soal selain daripada ibadat, kita nak buat apa pun, kita terima satu-satu amalan, kita nak buat amalan tersebut dalam di luar konteks ibadat, maka kita tak jadikan sebagai upacara ibadat. Dia hanya ialah kita suka yang tu kita buat. Kita cuba asaskan dalam hidup kita benda tu, kan? Kalau selain daripada ibadat, lama kita menetapkan satu kaedah yang lain, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal setiap suatu amalan itu adalah hukumnya harus. Asal sesuatu, kita jumpa sesuatu, kita nak buat, hukumnya harus. Ini dalam konteks luar daripada ibadat. Hatta yadullu ad-dalil ala tahrimihi, sehingga kita temui ada dalil yang tidak mengharuskan. Dalam soal makan minum, dalam soal berpakaian, dalam soal selain daripada ibadat, apalah yang kita nak buat, kita boleh buat. Harus untuk kita buat. Kita nak makan dalam talam, kita nak makan dalam Mekah yang macam mana rupa Mekah pun kita nak makan, kita nak jadikan sebagai satu tradisi kita. Makanlah, buatlah cara apa pun boleh, sehingga ada hujah yang menunjukkan kepada haramnya buat tersebut. Berbeza dengan upacara agama tadi, asalnya tak boleh, sehingga kita jumpa dalil kata boleh. Sehingga kita jumpa dalil kata boleh. Jadi ini beberapa prinsip yang kalau kita pegang, insya-Allah kita selamat. Kita tak terbenam dalam adat yang mungkin berlanggar dengan syariat, dan kita boleh terima adat yang tidak berlanggar dengan syariat. Lebih khusus dalam soal ibadat yang disentuh, yang dihighlightkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana masyarakat jahiliyah dulu mereka ada cara tersendiri untuk beribadat. Untuk beribadat kepada Tuhan ada cara. Cara tu bercampur dengan agama. Kan? Maka Allah Taala sebut dalam ayat yang ke-22 pula, wa man yuslim wajhahu lillah, dan barang siapa yang menyerah dirinya dengan ikhlas. Wa man yuslim wajhahu ila Allah, serah diri ini maksudnya beribadat. Siapa-siapa yang beribadat, serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, wa huwa muhsin. Ada perkataan muhsin yang kalau dirujuk kepada kata ini, dia membawa maksud ihsan, atau satu kalimah yang lain disebut sebagai ihsan. Maka ulama kita bincang dalam beribadat ini perlu ada ihsan. Perlu ada ihsan dalam beribadat. Ihsan dalam beribadat ini Nabi kita SAW menyebutkan ketika ditanya kepada baginda, ma huwal ihsan, apa itu ihsan? Nabi sebut, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yara. Bahawa kamu beribadat kepada Allah, menyerah diri kepada Tuhan, seolah-olah kamu melihatnya. Jika kamu tidak melihat, Allah melihat kamu. Ini konsep ihsan dalam ibadah. Konsep ini pernah diterangkan oleh para ulama. Dan Nabi kita SAW menyebutkan dalam satu hadis yang lain tentang bagaimana sebuah pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Beribadat
Tapi kita sebut innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Allah suka, sesungguhnya Allah menyukai apabila ada seseorang melakukan apa-apa amalan, dilakukan amalan itu secara itqan. Satu istilah yang lain. Di sana ada istilah ihsan, di sana ada istilah itqan. Ihsan membawa maksud ketelitian dalam beribadah. Kita teliti beribadatnya. Sebab Nabi sebut, beribadatlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Ataupun kalau kamu tak dapat tengok Tuhan, Allah tengok kamu. Orang tengok kita buat kerja, pekerjaan kita akan teliti, pekerjaan kita akan cermat, pekerjaan kita akan lebih tekun. Maka datang konsep itqan. Al-itqan bermaksud ketekunan. Allah Ta'ala suka mana-mana orang yang beramal, dia buat satu kerja, dia buat secara itqan, secara tekun. Jadi ihsan campur itqan, tekun, teliti, cermat, maka lahirlah kesempurnaan. Lahirlah kesempurnaan. Bila jadi sempurna, ketika itu resultnya adalah al-ikhlas. Lalu ikhlas. Tidak ada dalam persoalan ikhlas ni peratus. Saya ikhlas saya 70% atau 99% ikhlas. 1% tidak ikhlas, tak berapa ikhlas. Ulama kita kata, kalau 1% tak ikhlas itu maknanya tidak ikhlas. Yang kata ikhlas itu adalah kesempurnaan dalam beribadat, kesempurnaan dalam ibadat. Dia adalah sebuah keputusan daripada proses kita beramal dalam beribadat. Maka dalam beribadat kita dapatkan al-ihsan dan al-itqan. Al-ihsan dan al-itqan, iaitu ketika kita beribadat, pertama sekali kita jujur dalam niat kita. Memang betul-betul kita nak memperhambakan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita mengikuti peraturannya. Dalam ibadat ini ada peraturan. Sembahyang ada peraturan dia, puasa juga ada peraturan dia, hatta berzakat ada peraturannya, apatah lagi haji, apatah lagi bersedekah, dan semua syariat yang Allah turunkan, dia ada peraturannya, dia ada garis panduannya. Jadi bila jujur dalam hasrat dan niat, ikut peraturan dan garis panduannya yang kita sebut sebagai SOP dalam bersyariat ini, maka ketika itulah datang kesempurnaan. Allah sebut dalam ayat ini, dan barang siapa yang menyerah dirinya dengan ikhlas kepada Allah, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan. Ini maksudnya apa? Kita buat satu kebaikan, kita buat satu ibadat atau satu kebaikan. Ibadat salah satu daripada kebaikan, dalam atau dengan cara yang kita terangkan tadi, al-ihsan dan al-itqan. Maka apa yang kita dapat? Apa ganjaran yang Allah bagi? Apakah keistimewaan yang Allah bagi kepada kita? Tuhan sebut dalam ayat ini. Tuhan kata, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan agama yang teguh. Maksudnya ketika itu kita dikira orang yang pegang agama dengan begitu kuat sekali, susah nak lepas, susah nak dilepaskan. Ibnu Abbas dalam tafsir At-Tabari menyebutkan, Ibnu Abbas membawa satu perumpamaan. Orang yang
berpegang teguh dengan agama Allah. Berpegang teguh itu kita hurai tadi, dia beramal dengan cara yang kita terangkan ini, dengan ihsan dan al-itqan. Itu cara beramal dia. Maka dia orang yang berpegang teguh kepada agama, kuat agamanya. Ibnu Abbas kata perumpamaannya seperti orang yang mendaki bukit atau gunung. Orang yang daki bukit atau gunung, orang yang daki bukit itu dia ada tali yang ada besi tajam, cakut tajam kan. Dia balik besi itu ke atas bukit, dia pacak, lepas tu dia naik dengan tali yang dia telah pacakkan tadi itu. Dia naik dan dia turun. Dia naik bukit yang tinggi, gunung yang tinggi, kemudian dia turun dengan tali itu. Dia naik dengan perasaan pertama sekali tidak rasa takut. Tak rasa takut. Dia yakin tali ini kuat. Tali yang dia pacak tu kuat semua. Gunung, bukan bukit biasa-biasa, bukan bukit Balduin. Saya ingat benda-benda lah. Ya, bukit, gunung. Dia naik pakai tali, dia turun pakai tali yang sama. Dalam keadaan dia tak rasa bimbang, tak rasa kau terjatuh saat lagi kan. Dia pegang tali itu. Bila dia pegang tali itu dengan kuat, dia tak takut, dia tak bimbang. Dia naik dan dia turun sampai ke bawah. Ibnu Abbas kata, begitulah orang yang pegang dengan agama. Dia tak takut jatuh dalam kehinaan. Dia tak takut jatuh dalam kesengsaraan dunia. Dan dia malahan tak takut jatuh dalam kesengsaraan akhirat. Ini orang yang pegang dengan agama dengan kuat. Siapa dia? Allah Ta'ala kata orang yang man yuslim wajhahu lillah wa huwa muhsin. Orang ni yang melakukan kebaikan dengan ihsan dan itqan. Orang ni orang yang pegang agama yang kuat. Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Dia telah berpegang sesungguhnya dengan kuat al-urwatil wusqa. Urwah al-wusqa itu tafsiran para ulama menyebutkan ialah perkataan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah agama kita lah, adalah Islam. Adalah Islam. Jadi kalau dilihat atau dibaca perumpamaan Ibnu Abbas ini, kita akan mendapati bahawa orang yang begitu cara beramalnya, cara melaksanakan ibadat dan pekerjaan yang baik, orang ini dikira orang yang kuat agama, kuat pegangannya dengan agama. Susah nak jatuh dalam kehinaan, susah nak jatuh dalam azab neraka sekali itu. Kan susah. Sebab dia dah yakin dengan apa yang telah dibuat. Tuan-tuan yang saya muliakan, Tuhan sebut dalam ayat itu, wa ilallahi aqibatul umur. Orang ini akan menyerahkan kesudahan urusannya kepada Allah. Ini satu tahap keyakinan yang tinggi. Dia serah bulat-bulat kepada Allah. Setelah mana dia ikut cara yang kita sebutkan tadi, yang Allah Ta'ala terangkan tadi, cara beribadat dan melakukan kebaikan. Tuan yang saya muliakan, langit pun dah cerah, subuh pun dah tak ada subuh dah. Maka tak nama kuliah subuh dah, jadi kuliah duha pula. Maka patut dan padanlah untuk kita berhenti di sini insya-Allah. Semoga dengan apa yang saya kongsikan, 2 ayat daripada surah Luqman ini ada manfaatnya untuk saya dan semua kita insya-Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datang dari Allah, salah silap daripada kelemahan saya. Semoga Allah ampuni dosa kita semua, memberkati perjumpaan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ati anfusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها
يتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.